hadis yang diriwayatkan oleh Imam Qutaibah bin Sa'id daripada Ali bin Hujrin, daripada Ismail bin Ja'far, daripada Ala, daripada bapaknya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna mal muflis. Satu hari Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu siapakah orang-orang yang muflis? Qalu, kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang muflis di kalangan kami, orang yang tidak ada duit, tidak ada dirham dan tidak ada harta benda. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang muflis daripada umat aku, ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Kata Nabi SAW, orang yang muflis daripada umat aku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan salat, amalan puasa, amalan zakat. Wa ya'ti qad syatama hadha, tetapi dia datang pada hari kiamat walaupun membawa kebaikan yang banyak. Qad syatama hadha, dia telah mencela seseorang ketika di dunia. Wa qazafa hadha, dan dia pernah menuduh seseorang. Wa akala mala hadha, dan dia makan harta orang lain. Wa safaka dama hadha, dan dia pernah menumpahkan darah seseorang. Wa daraba hadha, atau memukul seseorang. Fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, maka akan diberikan pahala-pahala dia kepada si fulan dan si fulan yang pernah dizaliminya, difitnahnya, diumpatnya dan sebagainya, dituduhnya dan sebagainya. Fa in faniyat hasanatuh, apabila amalan kebaikan dia semua telah habis, dibagi-bagi pada orang yang dia mengumpat, orang yang dia cela, orang yang dia zalimi, yang dia pukul, yang ditumpahkan darah. Qabla an yuqda ma alaihi, sebelum tertunai kewajipan yang ada pada diri dia, habis semua, pahala dia dah habis dah, tapi hutang orang banyak lagi. Akhiza min qatayahum, maka dia akan dipaksa ambil dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi. Faturihat alaihi, dosa-dosa itu akan dicampakkan, dibebankan ke atas dirinya. Summa tariha finnar, lalu bila mana dosa tu dah terlampau banyak atas diri dia, pahala pun dah tak ada, habis bagi ke orang, maka dia akan dicampak ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sah. Apakah yang dimaksudkan dengan al-ghibah? Al-ghibah menurut para ulama, zakara al-mar'u bima yakrahahu bi zahri al-ghaib. Ghibah bermaksud zakara al-mar'u bima yakrahahu bi zahri al-ghaib. Seseorang itu menyebut sesuatu perkara yang tidak disukai oleh saudaranya tanpa pengetahuannya, menyatakan sesuatu tentang hal orang lain yang dia tak suka di belakang pengetahuan dia, maka itu adalah maksud al-ghibah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang juga daripada Abi Hurairah. Kata Rasulullah SAW, atadruna mal ghibah, atadruna mal ghibah, tahukah kamu apakah itu ghibah? Ghibah ni mengumpat. Tahukah kamu apa yang dimaksudkan dengan mengumpat? Qalu Allahu wa rasuluhu alam, kata para sahabat, Allah dan Rasul lebih tahu. Qala, kata Nabi SAW, zikruka akhaka bima yakrah, yang dikatakan mengumpat itu zikruka akhaka ma yakrah, kamu mengatakan sesuatu tentang saudara kamu yang dia benci. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu, kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau apa yang kami katakan itu memang ada pada saudara tersebut? Kami cakap benda betul lah, memang ada benda yang walaupun dia tak suka, benda tu betul ada kat dia. Qala, kata Nabi, in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu, kalau apa yang kamu kata kepada saudara kamu itu memang betul, maka kamu telah menghibah dia, kamu telah mengumpat dia. Wa illam yakun fihi,
Tetapi kalau apa yang kamu katakan itu tidak benar berlaku pada saudara kamu, faqad bahattahu, maka kamu telah berbuat dusta ke atas dia, memfitnah dia. Itu lagi berat. Imam Abdul Rahman bin Mahdi, seorang pakar hadis yang meninggal pada tahun 198 Hijrah, mengatakan, laula anni akrahu an yu'sallah, kalaulah aku tidak takut orang derhaka kepada Allah, maka aku berharap semua orang mengumpat aku. Apakah yang lebih mengembirakan daripada dapat pahala percuma dari orang ramai? Jadi siapa-siapa yang orang mengumpat dia akan dapat pahala free dari orang ramai pada hari kiamat. Maka sebab itu dalam hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili, diriwayatkan pada hari kiamat seorang lelaki akan menghadap Allah. Dia tak ada banyak amalan soleh, amalan dia sikit, tapi dia menghadap Allah, dia terkejut, tengok-tengok amalan dia banyak. Lalu dia tanya, dari mana amalan ni semua? Maka dikatakan pahala ini daripada orang-orang yang mengumpat dia. Dia kumpulkan pahala. Imam An-Nawawi rahimahullah yang meninggal pada tahun 676 Hijrah menyatakan ada 6 pengecualian. Tolong ingat anak-anak dan sahabat-sahabat, ada 6 pengecualian yang dibolehkan seseorang itu mengumpat yang dibenarkan oleh syarak. Mengumpat ni haram, berdosa, habis pahala kita dapat kat orang. Tetapi ada 6 keadaan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul untuk kita mengumpat. 6. Yang pertama, dibenarkan untuk kita mengumpat apabila dizalimi dan kita mengadu kepada sultan atau kepada hakim. Itu yang pertama. Orang yang mengumpat haram, kecuali nombor 1, seseorang mengumpat untuk mendapatkan keadilan dari hakim. Maknanya kita kena sebut benda yang tak disukai oleh seseorang yang zalim, tapi terpaksa sebut sebab nak mengadu keadilan kepada hakim. Nak mengadu keadilan kepada hakim. Yang kedua, dibenarkan mengumpat untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Seseorang yang terpaksa sebut benda yang tak bagus, yang tak elok, tetapi bertujuan amal ma'ruf nahi mungkar. Maknanya kita terpaksa mengumpat, tapi bukan sengaja, tapi sebab nak mencegah mungkar. Nak mencegah mungkar. Itu nombor 2. Yang ketiga, bagi tujuan mendapat fatwa. Seseorang dia mengumpat sebab nak dapatkan fatwa, nak belajar, nak dapatkan fatwa. Dia nak dapatkan fatwa dan mendapatkan ilmu. 4, orang yang melakukan dosa secara terang-terangan boleh. Siapa-siapa yang buat dosa terang-terang boleh mengumpat dia bagi tujuan mencela dan memberi peringatan. Boleh. Satu orang dia pergi berzina di tengah jalan, kita mengumpat dia supaya melarang orang lain ikut dia. Boleh. Yang kelima, mengumpat seseorang dalam tujuan bukan memburukkan dia, tetapi untuk tujuan maslahah. Contoh, seseorang kita sebut gelaran-gelaran yang walaupun dia tak suka, tetapi tak ada cara lain orang nak kenal dia melalui gelaran dia. Contoh, orang tanya kita, mana rumah Pak Kadir? Rumah Pak Kadir. Rumah Pak Kadir. Pak Kadir mana? Ada ramai Kadir. Kadir yang kaki tempang, Kadir yang buta, Kadir yang pendek, Kadir yang gemuk tu. Menyebut ciri-ciri yang tak disukai oleh seseorang itu, tapi ada tujuan maslahah untuk mengenali dia dengan ciri-ciri yang khusus yang ada pada dia, walaupun buruk, walaupun dia tak suka, tapi sebab tak ada cara lain nak bagi dia kenal, kita sebut gelaran itu di belakang pengetahuan dia. Kalau dia dengar memang dia tak sukalah, tapi terpaksa sebut untuk menjadikan orang kenal dia atas sesuatu maslahat, satu tujuan yang ada kepentingan, dibenarkan. Yang terakhir ialah menyebut sesuatu kemungkaran ataupun sesuatu keburukan seseorang dengan tujuan untuk memberi pelajaran atau memberi penjelasan tentang larangan-larangan supaya orang ramai dapat menjauhinya apabila dia terlibat dengan suatu bid'ah atau perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.